Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi kali ini, di mana semalam kita dah habis tajuk lukisan berskala, dan hari ini kita masuk tajuk baru, tajuk locus. Cikgu pilih tajuk locus dalam dua dimensi. Okey, sebenarnya dia sambungan pada, dia ada berkaitan lah dengan tajuk lukisan berskala tu. Dia melibatkan pergerakan sesuatu objek dalam lukisan skala, daripada lukisan image, daripada objek menjadi image kan, bayangan. Image tu adalah lukisan. Okey, jadi dalam lukisan skala kita mengira skala dia punya skala pembesaran dia, ataupun skala dia mengecil ke, dia membesar ke, ataupun dia sama saiz antara image dengan lukisan. Okey, kali ini kita akan masuk tajuk baru, di mana tajuk locus dalam dua dimensi. Okey, tajuk ni kalau sekali baca memang kamu tak faham lah. Locus dalam dua dimensi, sebenarnya ayat dia ni kamu selalu sebut hari-hari. Ayat dia apa? Okey, apa itu maksud locus? Okey, dalam istilah matematik kita belajar. Okey, sebelum cikgu cerita ni, dalam istilah matematik, sebab cikgu jelas lah. Okey, dalam istilah matematik kita belajar beberapa istilah baru yang yang terbit daripada istilah matematik. Antaranya istilah apa yang kamu belajar dalam matematik. Dan sains pun dia ada istilah-istilah dia. Contohnya dalam matematik. Okey, banyak istilah matematik dia tak ada dalam kebiasaan dalam kamus bahasa Melayu. Sama juga istilah sains. Okey, istilah matematik contohnya poligon. Ini istilah matematik. Algebra, teorem Pythagoras. Apa lagi? Banyak istilah dalam matematik. Dia ada istilah matematik lah. Yang kita kata terma-terma dalam matematik. Sama juga dalam sains dia ada. Fotosintesis kita tak tahu, kalau bahasa Melayu kita biasa kan, dalam sains je kita belajar. Carnivore, dan banyak istilah-istilah sains dia merujuk pada subjek sains lah. Dia maksudnya dalam subjek sains kita selalu jumpa carnivore, herbivore, fotosintesis. Jadi banyak istilah-istilah sains ni. Kamu akan belajar istilah sains dalam subjek sains, dan sama juga dalam matematik. Okey, kalau sebenarnya dalam locus ni sebahagian, salah satu hari ni kamu belajar satu perkataan baru dalam matematik. Perkataan baru kita panggil locus. Locus ni kalau dalam bahasa Melayu, ni locus dalam istilah matematik. Sebenarnya dalam bahasa Melayu kita selalu sebut. Kita selalu duk sebut dia. Locus dalam bahasa Melayu adalah laluan, ataupun jalan, ataupun track, ataupun apa. Jadi dah dah bisa. Salah. Oh, cikgu tak share lagi. Oh, sorry. Minta maaf, cikgu tak share. Patut cikgu share. Cikgu sorry lah. Patut nama hampa tak naik. Tak ada seorang bunyi pun. Patut kamu kena kata, cikgu tak nampak. Ni baru nampak kan? Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Habaq cikgu, tak nampak cikgu. Baru cikgu perasan ni, cikgu delete balik. Baru nampak. Cikgu ulang balik apa yang kamu dengar ni. Dalam tingkatan tajuk baru kita ni, tajuk locus lah. Locus ni adalah salah satu perkataan baru yang kamu kena tahu. Dalam istilah matematik dia ada banyak istilah matematik. Macam sains tadi, sains pun dia ada istilah sains. Dalam matematik pun ada istilah matematik. Locus, macam tadi lah saya sebut. Locus ni
Dalam bahasa Melayu ni matematik. Okey, lokus dalam bahasa Melayu, dalam perbualan kamu hari-hari, perkataan lokus ni bermaksud laluan ataupun jalan ataupun track. Okey, kalau dalam matematik, okey, ayat dalam matematik dia tak sama istilah dah. Contohnya, okey, sebelum kamu cuti dulu, sebelum kamu sebelum kita cuti lama ni, COVID, kamu terlibat dengan larian materi. Okey, larian materi. Okey, di mana pelajar pelajar putera dan pelajar puteri, dia ada lokus dia. Okey, lokus bagi pelajar putera. Okey, kalau dalam matematik kita tak panggil laluan. Okey, kita tak panggil laluan. Okey, kalau dalam matematik cikgu akan sebut lokus. Lokus ni istilah matematik yang kamu kena ingat. Mulai hari ni kamu kena ingat perkataan lokus ni adalah laluan. Okey, putera dia ada lokus dia, manakala puteri pun ada lokus. Okey, putera contohnya lokus dia sejauh 3 km, manakala puteri lokus dia sejauh 2.5 km. Maka setiap dalam kehidupan hari-hari kita ni, dalam kehidupan seharian kita ni, kita ada lokus kita. Bila kita ada hala tuju, maka kita ada lokus. Setiap hala tuju kita mesti ada lokus. Sebagai contoh, kamu okey, contoh Syah daripada Kangan kan. Okey, nak datang materi, dia ada lokus dia. Dia ada lokus. Adam daripada rumah nak datang ke sekolah, ada lokus dia. Lokus ni adalah laluan. Okey, lokus ni adalah laluan ataupun jalan. Ataupun apa lagi? Istilah-istilah yang seumpama dengan dia, track larian atau trekking. Okey, bila kita pergi camp, okey, bila ada satu model, kita panggil model trekking kan, jungle trekking. Jungle trekking ni maksudnya dia meredah hutan tu, dia tak mengedah bodoh macam tu. Maksudnya dia mengedah ikut lokus dia. Kalau dia mengedah lebih keluar daripada lokus, dia sesat dia akan sesat. Okey, jadi jelas maksud lokus setakat ni? Jelas lah? Okey, semua orang pada kamu kena faham lokus. Sama juga perkataan poligon. Apa maksud poligon? Poligon ni adalah bentuk keluarga besar bagi bentuk yang bersegi-segi. Di bawah poligon ni ada banyak, segi 3, segi 4, segi 5 sampai segi 20. Okey, jadi apa itu algebra? Algebra ialah gabungan nombor abjad dalam matematik. Kalau ni okey, maksud ni dalam bahasa Melayu, tapi ini adalah istilah matematik. Istilah matematik algebra. Apa itu maksud persamaan linear? Persamaan linear adalah sebutan algebra yang ada sama dengan, ada nilai. Itu persamaan linear. Jadi istilah-istilah ni macam dalam sains, dalam sains pun dah ada istilah dah. Apa yang cikgu sebut tadi? Contohnya fotosintesis. Bukan fotosintesis. Okey, apa itu fotosintesis? Proses haiwan tindak balas pada cahaya matahari untuk menghasilkan makanan untuk dia kan. Okey, itu fotosintesis. Apa itu istilah sains, banyak istilah sains. Carnivore, herbivore. Itu istilah-istilah sains. Jadi ni kita baru pengenalan pada lokus ni, kita tak masuk lagi. Jadi sebelum kita masuk kepada muka surat seterusnya, kamu kena jelas di sini. Setiap kali cikgu sebut perkataan lokus, tak tahu. Nanti. Macam ni. Saklah. Okey, jadi lokus, sebelum kita masuk muka surat seterusnya, lokus ni kamu kena jelas lah. Dia apa? Dia kalau cikgu sebut lokus, maka kamu akan kata laluan ataupun jalan ataupun track. Jadi jelas lah lokus.
Okey, dalam dua dimensi. Apa maksud dalam dua dimensi? Dua dimensi ni maksudnya realiti ya. Bukan fantasi. Realiti sebenar. Okey, dua dimensi ni maksudnya alam yang sebenar lah. Di atas permukaan yang sebenar. Jadi kamu main game kan, Mobile Legend, PUBG apa semua tu, Call of Duty, Need for Speed, Most Wanted apa semua tu, itu semua fantasi. Itu alam fantasi. Jadi locus ni kita nak lukis di alam yang betul, yang sebenar. Okey, contohnya ikhwan nak pergi ke surau ataupun pergi masjid. Okey, bila ikhwan pergi ke masjid, maka ayah ikhwan akan tahu di mana lokus ikhwan untuk sampai ke masjid lah. Dia tahu lah. Kalau tiba-tiba tak sampai, dia tengok lah tepi jalan kat mana dia cari. Jadi kalau ikhwan tak sampai masjid, maksudnya ikhwan dah keluar daripada lokus dia. Ayah tahu. Jadi lokus dalam dua dimensi bermaksud laluan sebenar sesuatu objek di atas muka bumi, di atas muka bumi ke, di atas gambar rajah ke, di atas lukisan. Jadi sebenar. Boleh? Jadi jelas maksud lokus itu. Jadi sebenarnya kamu fahamlah bahawa tajuk ni bukan tajuk yang susah, sebenarnya tajuk yang mudah. Nak cerita tentang laluan je ke cikgu? Ya, dia bercerita tentang laluan bagi sesuatu objek ataupun image. Okey. Laluan ni bergantung kepada beberapa situasi lah di dalam ni. Kita pergi. Tengok pada ni. Kamu boleh on je mikrofon kamu. Kalau ada soalan, tanya cikgu terus lah. Okey. Okey, kenapa cikgu pergi tajuk lokus? Sebab tajuk ni tajuk yang mudah. Kita pergi yang mudah-mudah. Semua mudah dah ni. Okey. Okey, apabila kamu faham maksud lokus, automatik kamu akan faham lah apa sebenarnya tajuk ni nak cerita. Okey, faham dah maksud lokus? Jadi kamu tak perlu baca pun ni. Okey, kalau macam gambar rajah ni, bola sepak kan. Okey, kamu semua pernah main bola sepak. Bagaimana hayunan kaki kamu? Adakah lurus ataupun akan bentuk C? Ya, bentuk C. Itu lokus kaki kamu. Okey, kita tengok pada gambar rajah ini. Okey, kita pergi. Setiap objek ataupun setiap benda dia ada lokus dia. Okey. Ya, siapa dah? Malam tak nak ambil banyak ni ke tak tahu habis pergi ambil. Okey. Kita pergi pada situasi terus lah. Dia sudah nyatakan lokus bagi setiap ni. Okey. Okey, setiap benda, setiap aktiviti kita ada lokus dia, bergantung pada situasi kita. Okey, bergantung pada objek tu direka. Okey, kalau tengok situasi A, bola jaring. Okey, apakah lokus bagi bola itu? Okey, kamu punya target bola. Bila kamu main bola ni, bola jaring ni. Okey, target bola tu adakah sama macam kamu target badminton, ping-pong ataupun bola sepak? Tak sama. Setiap jenis bola sukan ni dia ada lokus dia. Lokus bola, target bola. Kamu tak akan target. Kalau kamu silap target lokus macam ni, dia tak akan masuk. Betul tak? Maka lokus dia adalah, kamu boleh baca, lokus ni track dah, laluan. Okey, jadi lokus dia mesti macam ni. Seperti mana dia lukis. Okey, ini adalah lokus bagi bola. Bagi bola jaring. Ini adalah lokus dia.
Okey. Situasi B. Lokus bagi sebuah pokok buah durian. Kalau gugur, kamu biasa tunggu durian kan? Okey, durian akan jatuh macam mana? Adakah dia akan jatuh berayun macam ni? Ataupun dia akan jatuh macam tu? Tidak, dia akan jatuh lurus, menegak 90 darjah. Maka inilah lokus bagi durian luruh, durian yang gugur. Okey, sama juga kalau kapal terbang ataupun jet ke apa. Okey, macam mana lokus bagi dia mendarat? Ni mana tahu tak? Okey, lokus bagi dia mendarat. Okey, lokus dia adalah betul tak? Lokus dia akan jadi macam tu. Maka ini adalah lokus. Okey, kapal terbang. Kalau dia lokus dia curang macam ni, maka dia terhempas lah. Kalau lokus dia curang, maksudnya dia terhempas. Okey, jadi lokus dia berubah. Ingat, bila cikgu kata lokus, kamu dalam kepala laluan. Okey. Bagaimana lokus bagi wiper? Wiper lokus dia macam mana? Adakah macam ni? Adakah menegak macam ni? Ataupun adakah bentuk macam ni? Maka inilah lokus bagi wiper ini. Sama juga kipas siling kamu. Okey, kipas siling ada berapa bilah kipas siling? Okey, kipas siling yang ada atas kepala kamu tu ada berapa? Ataupun bilah kipas duduk kamu tu ada berapa? Ada 4 kan? Okey, bagaimana bilah lokus bagi bilah kipas tersebut? Okey, lokus bagi bilah kipas tersebut menghasilkan bulatan. Lokus dia adalah bulatan. Okey, bilah kipas ni tidak akan terkeluar daripada lokus dia. Anda kata terkeluar daripada lokus dia, cantas kepala. Macam berlaku ada yang viral kan di asrama kan. Bilah tercabut, cantas kepala. Alhamdulillah kawan tu kepala keras. Jadi tak ada apa lah. Jadi ini adalah lokus bagi kipas, bilah kipas. Okey, jadi perkataan lokus kamu akan lebih mahir lah bila tengok situasi. Untuk di bawah tajuk ni ya. Di bawah tajuk lokus dalam 2 dimensi, ni maksudnya lokus bagi durian. Okey, 2 dimensi. Maksudnya inilah reality dia. 2 dimensi tu adalah reality. Faham? Jadi matematik tidak menggunakan istilah bahasa Melayu, tapi dia menggunakan istilah matematik. Jadi lokus durian dalam 2 dimensi. Maksudnya lokus dia sebenar. Lokus kapal terbang dalam 2 dimensi. Maksudnya laluan kapal terbang untuk mendarat. Sudut. Okey, lokus bagi wiper. Lokus wiper 2 dimensi. Maksudnya pergerakan laluan wiper sebenar. Jadi jelas ni tu. Kita pergi pada next. Okey, sebelum ni simple je tajuk ni. Kamu jangan bimbang. Tajuk ni adalah tajuk yang sangat mudah untuk difahami. Okey, kalau tengok ni, okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita bincangkan soalan putek terus lah. Nanti kita cikgu bagi beberapa contoh. Okey, bilah kipas ni cikgu dah cerita dah ni. Okey, contoh soalan. Tengok soalan pun kamu boleh faham dah. Betul tak? Tengok soalan pun boleh faham dah. Okey, terangkan dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap objek yang diberikan. Okey, titik C tu berada pada setiap objek tu. Okey, objek yang pertama adalah bola. Okey, bola kan. Bola tu bergolek. Okey, bola bukan berada di atas tangga. Kalau bola tu, okey, rumah kamu 2 tingkat kan.
Kalau bola tu berada di sini, locus dia tak sama dengan bola yang berada di sini. Jadi kamu tahu. Okey, macam mana bola tu bergerak? Locus bola tu akan bergerak secara lurus. Maka locus dia adalah garis lurus. Guna pembaris. Ni cikgu guna tangan kan. Nampak tak lurus. Kamu guna pembaris. Okey. Jadi bola tu bergerak secara lurus. Tapi kalau dalam kes ni, bola ni akan jadi dia akan melenting. Ni locus dia melenting bola tu. Jadi dia bukan garisan lurus lah. Jadi ni adalah locus bagi titik C. Okey, ni dia kata titik C kan. Titik C ni merujuk kepada objek ni lah. Okey, bagaimana locus bagi satu bola yang digantung macam ni. Bola ni digantung. Okey, daripada asal dia menegak, dia ditarik dan dilepaskan. Bagaimana locus dia? Locus dia daripada sini, dia akan naik sini, dia akan turun macam ni balik. Betul tak? Maka locus dia, ini adalah locus dia. Faham? Okey, jelas kan? Simple kan? Bola tu macam kamu menghayal, seperti mana kamu naik buai. Okey, kalau kamu naik buai, macam mana? Okey, ni contoh lah, ni buai. Ni bukan buai ke, ni baru dia punya. Okey. Ada Yushiro pergi ke taman permainan. Okey, dia nampak kanak-kanak sedang main buai. Dia pergi kan. Lepas tu dia halau kanak-kanak tu, dia pula main buai. Apa yang locus terhasil pada buayang yang dia main. Budak-budak dia main sikit lah, budak-budak sikit lah, tak nampak locus lah. Tapi kalau Adam main, locus tu nampak. Dia hayung macam tu. Betul tak? Locus tu, inilah locus bagi buai. Sama juga dalam kes ni. Jadi bila digantung, itulah locus dia. Okey, situasi ni. Okey, seorang siapa dah ni? Okey, Faris bermain yoyo lah, contoh. Yoyo kan. Tak tahu lah zaman law ni kamu main tak benda ni. Zaman cikgu dulu, cikgu selalu main. Okey, bagaimana locus ni? Benda ni dia akan bergulung pada yoyo. Tali ni akan bergulung sampai naik atas, sampai yoyo ni naik atas. Lepas tu dia akan turun balik. Itulah dia punya ni. Jadi locus dia adalah menegak. Ini locus dia. Jadi kamu lukis locus dia. Okey, bagaimana locus bagi seorang kanak-kanak bermain gelungsur? Okey, locus dia tak akan pacak jatuh. Dia tak akan pacak. Dia akan locus dia condong macam tu. Maka ini adalah locus bagi kanak-kanak ni lah. Dia letak C ni sebagai titik C. C ni sebagai kanak-kanak ni lah. Okey. Kalau bagaimana pula kalau seekor lembu biasa ditambak pada tali. Okey, macam mana jangan lukis lembu lukis lembu Ustaz lah. Okey. Ni ekor dia, okey ni kaki dia. Okey, lembu ni ditambak pada seutas tali. Okey. Cantik tak? Okey. Lembu ni diikat pada seutas tali. Okey. Okey, apakah locus bagi seekor lembu ini? Kalau kita tengok pada pandangan sisi. Kita tengok pada pandangan sisi. Lembu ni akan, kalau kita tengok pada pandangan atas. Okey, ini pandangan atas buat warna lain. Pandangan atas betul-betul kita pakai drone, kita tengok. Okey, ini pandangan atas. Okey, ni pacak, ni tali, ni lembu. Contoh. Okey, bagaimana lembu ni akan bergerak daripada tali? Bagaimana locus lembu tu? Radius dia tak akan lari, dia tak akan lebih daripada tali ni. Maksudnya dia berjalan tidak akan lebih daripada tali ni. Maka lembu ni akan bergerak pada sekitar radius ini saja. Satu bulatan yang lengkap lah. Maksudnya lembu ni akan bergerak, dia punya locus dia sekat ni je. Locus bagi lembu ni. Okey, locus bagi lembu ni adalah satu bulatan. Kalau kita guna jangka lukis, dia satu bulatan yang sempurna. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua.
Okey, nyatakan dan lakarkan lokus bagi setiap titik berikut. Sebiji kelapa yang terhadap pokok, lokusnya macam mana? Lokusnya menegak. Satu garisan menegak. Okey, satu garisan menegak. Lokus ni satu garisan menegak. Okey, sebuah kereta bergerak di atas jalan raya yang lurus. Kalau jalan raya tu lurus ya. Okey, kereta di atas jalan raya mesti bergerak di dalam line kiri lorong, mengikut lorong kanan dan lorong kiri. Okey, kalau jalan raya tu lurus macam mana airport highway tu, apa kapal terbang punya line tu, maka lurus dia bergerak, dia tak akan bengkak-bengkok. Tapi kalau jalan raya tu bengkak-bengkok, dia akan ikut lokus tu. Seekor katak yang sedang melompat. Okey, macam mana katak berjalan? Katak dia melompat kan, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah lokus bagi katak. Jadi kamu lukis dia punya gambaran. Bila dia kata lakarkan lokus, apa-apa soalan lepas ni, kalau dia sebut saja perkataan lakarkan lokus, maksudnya lukis laluan dalam kepala kamu. Lukis laluan je pun. Jadi tajuk ni sangat mudah. Okey, lukiskan lokus bagi bar pada tayar basikal. Lokus dia laluan bagi bar tu tahu bar, dia punya tempat isi angin tu kan. Lokus dia satu bulatan. Okey, jelas yang tu. Jadi soalan ni simple je. Lukiskan lokus ni laluan. Kita pergi tengok contoh soalan. Okey, kita tengok pada gambar rajah ni. Okey, lokus bagi sesuatu. Okey, simple saja tajuk ni. Okey, pada contoh yang uji minda 8.1b, kita pergi teruslah cikgu skip tu, sebab semua cikgu percaya tak ada faham kan maksud kata lokus kan. Tajuk ni insya-Allah mudah. InsyaAllah kita 2 kali pertemuan tajuk ni kita akan habis. Okey, soalan dia simple saja. Lakarkan lokus. Lokus ni adalah laluan 3 dimensi apabila bentuk 2 dimensi dilorekkan dan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang ST. Okey, ini adalah tiang ni dipusing 360 memang. Satu bulatan lengkap 360 darjah. Satu bulatan lengkap 360 darjah. Maksudnya dia dipusing. Ini tiang yang menegak. Benda ni dipusing. Apa yang berlaku? Bila dipusing, bilah ni dia akan pergi pusing sana, dia akan pusing lagi satu bulatan. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi gambaran bukan macam ni. Maksudnya benda ni akan menjadi 3D. Dia pusing-pusing. Kalau pusing laju kita akan nampak macam tu. Ni tiang. Ya Allah. Kisah. Lukis mula. Sana. Macam lagi. Kalau gambar benda ni kita pusingkan dia 360 darjah, maka kita akan dapati dia akan jadi macam mana? Ini tiang.
Okey, ini tiang ST TS. Okey, guna warna lain. Okey, bagaimana kita hasil? Dia kata hasil macam ni. Okey, bentuk macam kon tu. Okey, nampak? Jelas tak? Okey, kalau tengok sebelah memang dia akan segitiga kan. Kita pusing dia, benda tu berpusing, dia akan jadi macam benda ni dia akan benda ni mari dekat, dia pergi jauh balik. Mari dekat, dia pergi jauh. Macam tu lah. Dia akan jadi bawah ni akan tapak dia akan jadi satu bulatan. Tapak ni akan jadi bulatan, tepi ni akan jadi semua curve bulat lah. Nampak? Sama juga yang kes ni. Okey, yang B, gambar rajah B. Ni kamu cuba bayangkan lah. Okey, ni tiang. Okey, ni TS. Okey, tiang. Okey, apabila kita pusing benda tu, okey, dia jadi macam mana? Okey, kamu guna pembaris. Dia akan jadi seolah-olah macam tu. Betul. Okey, boleh tak? Lebih kurang lah, sama lah. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Lebih kurang macam tu lah. Jelas. Yang ni pun sama. Yang ni dia akan jadi kamu tambah dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi bulat ni. Ni tiang. Dia tebuh tu. Jadi ni bentuk gambaran 3 dimensi lah. Maksudnya dia nak 3 dimensi kan, locus 3 dimensi. Maksudnya gambar rajah ni akan bentukkan macam ni. Sama juga yang ni. Yang ni dia akan jadi macam mana? Yang ni akan jadi macam ni. Okey, macam ni. Sekejap adik start. Okey, lepas tu yang ni lebih kurang yang ni macam ni. Yang ni macam ni. Yang ni padam. Kejap adik start. Ada nak apa? Okey, sabarlah adik, habis tengah buat. Ada nak apa? Okey, start. Okey, jadi locus tu akan jadi macam ni lah. Okey, lebih kurang macam tu lah nak. Jadi kamu guna pembaris. Jadi macam mana lukis locus tu? Dia akan jadi sebelah ni. Sabarlah. Dia tunggu start. Okey, kamu lukis sebelah dah. Pasangan dia. Nanti saya lagi biar satu. Saya lagi satu. Nanti kita sapu. Tak minum air lam-lam tu. Okey, yang ni akan jadi macam ni. Okey, yang ni kamu sambung je lah. Sama, mudah. Okey, jadi kamu buat je dia punya bulatan tu. Bila kita pusing dia tu, dia akan jadi lengkuk lah tadi. Yang ni akan jadi bulat. Bila kita pusingkan dia tak akan jadi rubuh ke bawah tu, dia akan jadi bulat. Itu tapak dia. Jelas lah. Okey, jadi lakakan locus 3 dimensi apabila bentuk 2 dimensi dilorekkan dan diputarkan. Okey, ni bentuk ni daripada asalnya 2 dimensi. Kawasan pelorek ni asalnya 2 dimensi. Bila kita pusingkan dia akan jadi 3 dimensi lah. Pusing dalam keadaan laju, kita akan nampak dia punya bentuk dia macam ni lah. Okey, jelas lah. Okey, kalau terputus lagi, kita sambung sikit lagi. Okey. Okey, kalau tengok pada kita masuk 8.2 lah. Okey, jadi sebelum tu kamu buat catatan. Okey, 8.1. Okey, buat lukis je locus. Maksudnya tak perlu lukis gambar rajah. Kamu lukis saja locus, sama ada locus dia luwes, condong, lengkuk. Okey, lompat-lompat macam tu kan. Kalau katak dia lompat-lompat. Jadi kamu
lukis dia punya locus ataupun laluan. Okey, buat 8.1. Aku percaya ramai semua dah faham, aku percaya. Okey, dan 8.1B. 8.1A dan 8.1B. Okey, yang ni kamu lukis je. Dia punya locus dia tu, laluan dia. Laluan yang terhasil lah. Okey, kita masuk 8.2. Okey. 8.2 simple je. Okey, cikgu buat beberapa keping tu. Okey, di dalam locus ni 8.2 ni lah kita mula masuk tajuk locus sebenar. Okey, 8.2 ni tadi kita hanya pengenalan. Pengenalan kepada locus laluan. Okey, ni kita betul-betul masuk. Kita betul-betul tadi kita ta'aruf tentang locus. Sekarang ni 8.2 tu kita baru nak faham. Okey. Sana cikgu buka. Okey, locus ya. Angkat ni. Kalau terputus lagi tolong join balik lah. Okey, locus dia ada beberapa keadaan, konsep ataupun situasi dalam locus. Locus ada 5 situasi. Dia tak akan lari daripada 5 situasi ini. Okey, kamu kena ingat. Locus ada 5 situasi. Okey, dalam locus. Okey, 5 situasi dalam locus. Yang ni kamu kena ingat. Okey, situasi dia simple saja. Locus ni adalah laluan kan. Okey, situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama. Okey, locus ni, locus dari satu titik. Okey, locus situasi pertama, locus dari satu titik. Okey, locus dari satu titik, laluan dari satu titik. Macam mana laluan dari satu titik? Maksudnya seperti yang cikgu bagi contoh tadi. Contohnya kipas siling. Kipas siling ataupun okey, lembu yang ditambak ataupun binatang yang ditambak, yang di lembu lah, kita tak lembu yang ditambak pada tali atau pada sebatang pokok. Apa lagi? Tayar, bar, tayar, okey, apa? Pun bar angin tu pada tayar. Tayar. Okey, ni adalah locus daripada satu titik. Situasi yang pertama, keadaan pertama. Nanti saya akan detailkan lagi bagaimana locus yang terhasil daripada satu titik. Maka satu titik tu, okey, ni titik ni contohnya pokok. Ini adalah pokok. Okey, ini ada tali. Okey, ini adalah contohnya lembu. Kita buat okey. Kita buat kepala lembu sini. Okey. Pokok, tali dan lembu diikat pada sebatang pokok. Bagaimana locus yang terhasil? Locus lembu ini adalah satu bulatan. Bulatan yang sempurna. Jarak di mana dia punya radius ni atau jejari dia mesti sama. Satu bulatan yang sempurna. Maka locus ni biasanya dia akan terhasil locus satu bulatan. Okey, dia akan terhasil locus ni daripada bila satu titik, dia akan terhasil satu bulatan daripada pusat ni. Okey, keadaan yang kedua. Okey. Okey, terputus ni kan.
Okey, sekejap kita sambung. Kita bagi masa 1 minit sebelum sambung. Okey, situasi yang kedua. Sana. Okey, situasi yang kedua. Okey, situasi yang pertama, lokus dari satu titik. Okey, situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, lokus dari 2 titik. Okey, lokus dari 2 titik. Okey, nanti saya akan terangkan secara detail lokus dari 2 titik. Yang ketiga, Okey, lokus dari 2 titik. Yang ketiga, kita jaga sebut dulu situasi ni. Nanti kita akan pergi satu-satu detail. Lokus dari satu garis. Okey, yang keempat, lokus dari 2 garis. Yang kelima, lokus dari satu sudut. Okey, jadi di bawah tajuk lokus ni, kamu akan akan belajar 5 situasi lokus, 5 situasi. Okey, jalan yang terhasil. Jalan yang terhasil daripada satu titik. Jalan yang terhasil dari 2 titik di antara. Ni bukan dari di antara. Apa maksud di antara? Maksud di antara adalah di tengah-tengah. Sama. Bila disebut 2, bila sebut 2 titik, mesti dia nak tengah-tengah kan. Lokus yang terhasil, laluan yang terhasil di tengah-tengah 2 titik. Maka kamu kena cari garisan di tengah 2 titik. Bagaimana? Lokus dari satu garis. Okey, lokus di antara 2 titik. Lokus di antara satu sudut di antara. Sebab sudut dia 2 garis kan. Okey, jadi 2 garis yang bertemu. Sudut ni 2 garis yang bertemu. Okey, garis yang bertemu, maka lokus dia di tengah-tengah. Okey, lokus di antara satu sudut. Okey, 3 benda ni. Okey, mana yang lain? Tak masuk. Balik tu. Okey. Yang pertama tadi lokus dari satu titik. Jadi kamu kena ingat, ini kita bagi kunci lah. Okey, cikgu suka bagi kunci. Setiap bab kamu tu cikgu suka bagi kunci. Jadi kamu perlu ingat kunci je. Yang lain-lain tu akan datang dengan sendiri lah. Okey, cikgu, kita pergi pada yang pertama no. Okey, lokus dari satu titik. Kita tengok contoh soalan. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita ada kali ikut masa sampai pukul 12 kan. Okey, kita ada masa lagi ni. Insya ya. Okey, lokus. Okey, situasi 8.2. Okey, ni yang pertama, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik. Okey, dalam bahasa mudah yang cikgu letak tadi, bahasa yang mudah, bahasa yang kamu mudah ingat adalah lokus dari satu titik. Lokus dari satu titik. Jadi kamu ingat key juga lokus dari satu titik. Kalau dalam buku teks kamu dia panjang sikit. Lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik.
Sebenarnya ayat yang pendek adalah locus dari satu titik. Okey. Ada satu soalan. Okey, cikgu bagi contoh soalan lah. Dalam ni tak ada contoh. Okey, cikgu bagi contoh soalan. Okey, nampaklah. Oh, adik. Okey. Kamu nampak skrin cikgu nah? Okey, sebagai contoh. Okey, situasi yang pertama. Dia kata locus okey, dari satu titik. Okey, locus dari satu titik. Contohnya okey. Situasi yang dia bagi. Okey, seekor kambing diikat pada sebatang pokok. Okey, dia kata contoh situasi. Biasa soalan akan bagi kamu situasi. Okey, seekor kambing diikat pada sebatang pokok. Okey, diikat pada sebatang pokok di mana panjang tali. Okey, panjang tali. Okey, contohnya tali tu tali di atas peta lah. Kalau kita belajar lukisan skala kan, dia tak akan bagi kan. Biasa tali dah 5 meter, 10 meter kan. Okey, kita convert kepada sentimeter. Contoh panjang tali adalah 4.5 cm di atas peta. Cikgu sambung ni di atas peta. Sebab kita baru belajar tajuk lukisan berskala kan. Okey, nanti tak, jadi cikgu tak perlu sambung 1 cm sama dengan berapa meter, tak payah. Yang tu lukisan berskala. Jadi dia dah tulis ni. Okey, 4.5 meter, 4.5 cm panjang tali. Okey, soalan dia, lukiskan locus bagi kambing tersebut. Lukiskan ataupun lakarkan ataupun nyatakan, soalan boleh kata lukiskan locus bagi kambing tersebut. Okey, soalan dia simple. Okey, jadi kamu buka kamu punya pembaris. Okey, buka pembaris. Senyap. Okey, buka pembaris 4.5 cm. Okey, 4.5 kat mana? Okey, itu 4.5 kan? Oh, terlebih ini sikit. Okey, 4.5 cm. Okey, jadi locus dia adalah, okey, pacakkan jangka lukis kamu pada 4.5 tadi. Okey, 4.5 ataupun ukur di pembaris dulu 4.5. Okey, dapat 4.5. Okey, kamu pacakkan pada jangka lukis. Okey, bina locus. Okey, pastikan ketat kamu punya pensel. Okey, bina locus. Locus dia adalah satu bulatan lengkap. Maka dalam tajuk ni kamu kena guna jangka lukis. Okey, maka ini adalah locus bagi kambing ni. Okey, locus bagi kambing. Jadi untuk dibawa konsep yang pertama, locus dari satu titik. Ni contoh kambing. Kadang-kadang soalan kata kipas, benda-benda yang boleh berpusing tu, tayar, apa lagi benda yang boleh berpusing. Jadi ini dah locus. Locus tu adalah laluan kambing tersebut. Okey, sebagai contoh lain, cikgu bagi satu contoh lagi. Diberi sebuah gambar rajah. Okey, ni diberi gambar rajah. Okey, gambar rajah apa ni? Trapezium kan? Okey, gambar rajah A,
B, C, D. Okey, diberi sebuah gambar rajah A, B, C, D. Okey, soalan dia. Ini soalan. Lokus P, okey, dari titik, okey, dari titik A adalah 3 cm. Okey, lokus P dari titik A adalah 3 cm. Maka lukis lokus A, ataupun nyatakan lokus A, ataupun lakarkan lokus A. Lokus A. Okey, soalan dia simple. Okey, sekiranya diberi gambar rajah, kamu kena ingat, kalau diberi gambar rajah, kita mesti lukis lokus dalam gambar rajah. Okey, cara dia adalah, okey, A dari titik P dari A adalah 3 cm. Maka buka jangkauan kamu 3 cm. Pipi tanda dah siap bagi tahu. Okey, 3 cm. Okey, jelas Okey, 3 cm. Maka lokus bagi titik P adalah dari titik A kan. Maka kamu letak jangkauan lukis kamu. Okey, bagaimana nak lukis lokus bagi titik A, titik P? Okey, lokus kamu hanya lukis dalam gambar rajah saja. Nampak? Jadi di luar gambar rajah ni tak perlu. Okey, kalau diberi gambar rajah ni, maka di luar gambar rajah ni tak perlu. Okey, jadi lokus di luar gambar rajah ni tidak perlu. Okey, jelas Jadi bila diberi gambar rajah ni, maka ini adalah lokus P. Lokus P. Maksudnya dalam gambar rajah, sebab diberi gambar rajah kan. Okey, jadi bila diberi gambar rajah, kamu tahu lokus tip dia dari titik A. Dari titik A, maka situasi dia adalah situasi 1. Apa maksud situasi 1? Okey, lokus dari satu titik. Okey, ini situasi 1. Jelas? Okey, sama juga kalau diberi gambar rajah segitiga A, B, C. Okey, dia kata lokus K 2 cm dari titik C. Lokus K 2 cm dari titik C. Maka lukiskan lokus tersebut. Okey, buka jangka lukis 2 cm. Okey, 2 cm. Okey, ukur 2 cm. Okey, dari titik C, maka pacakkan di C. Okey, pacakkan di C. Okey, tandakan dalam gambar rajah saja, sebab diberi gambar rajah. Kalau tidak diberi gambar rajah, kamu boleh buat satu bulatan yang lengkap. Maka ini adalah lokus C. Okey, jelas Okey, jelas untuk situasi yang pertama. Okey, kita pergi pada situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua. Okey, dia kata lokus dari 2 titik. Lokus. Okey, tadi 1 titik, sekarang diberi 2 titik. Okey, tadi 1 titik, sekarang diberi 2 titik. Okey, cikgu pegang ni bisa 1 minit.
Okey. Boleh nak? Faham nak Adam? Untuk locus daripada satu titik. Okey, locus dari dua titik. Maksudnya dia ada dua titik lah. Biasanya ni tepi. Okey, dua titik ni dia ada senyap. Okey, dua titik ni dia ada dua situasi lah. Sama ada di atas satu garis ataupun titik tu tunggal. Titik tu duduk. Okey. Situasi pertama biasanya ada satu garis macam ni. Okey, di mana titik A dan titik B. Okey, ini satu garis tapi dua titik, dua penanda. Ataupun situasi yang kedua, okey, dia tidak di atas garis. Ini titik A, titik B. Okey, di bawah konsep ni, di bawah situasi ini, kita perlu lukis laluan bukan ni dari ni di antara berupa. Okey, maksud di antara, okey, apa yang dimaksudkan dengan di antara? Bila sebut di antara, dia mesti tengah. Okey, maksudnya garisan tengah-tengah di antara A dengan B. Di mana garisan tengah-tengah di antara A dengan B? Okey, nak start. Bagaimana kamu nak bina garis tengah-tengah? Okey, kalau kamu ingat balik sudut dan garis di tingkatan 1, kamu diminta untuk melukis garis serenjan di antara A dengan B kan? Konsep yang sama kamu akan guna untuk kaedah ni. Okey, bagaimana nak lukis garis tengah-tengah di antara A dengan B? Okey, langkah dia adalah, langkah pertama, okey, kamu ambil jangka lukis. Okey, pacakkan di A. Nak mula A dulu tak? Pacakkan A ataupun pacakkan di B? Mula dari mana? Okey, sabar. Okey, pacakkan di A. Okey, buka lebih daripada separuh. Pastikan kamu buka lebih daripada separuh. Okey, buka lebih daripada separuh. Macam mana nak tahu lebih daripada separuh? Lebih daripada separuh apabila pensel tu menghampiri titik B. Tu maksudnya lebih daripada separuh lah. Ni lebih daripada separuh. Betul tak? Okey, tandakan di atas. Okey, jangan hijaz, tandakan atas. Tandakan di bawah. Okey, pergi kepada titik B. Tanda di atas, tanda di bawah. Okey, maka persilangan itulah garisan tengah-tengah. Dia punya locus dia. Locus bagi titik tersebut. Okey, ini adalah locus dia. Ini adalah locus dari di antara dua titik. Maksudnya sekiranya locus ni berada di sini, okey, jarak sini ke B sama dengan jarak sini ke A, betul tak? Kalau dia berada di sini, jarak A ke locus dengan jarak locus ke B adalah sama. Jelas? Maksudnya dia bagi contohnya, bagaimana kalau titik tu bukan berada di atas garisan. Okey, step yang sama. Okey, daripada A ke B. Okey, buka lebih dari separuh. Okey, kamu contohnya dia bagi. Okey, buka lebih dari separuh, menghampiri titik B. Sabar. Okey, menghampiri titik B. Okey, pacakkan dia. Okey, tanda di atas. Okey, kamu buatlah luas sikit. Sebab kita tak tahu persilangan dia di mana saat ni. Buat titik ni. Okey, jelas. Okey, pacak ke B. Okey, tanda di bawah, tanda di atas. Maka persilangan dia di mana? Maka ini adalah persilangan dia di tengah-tengah. Maka ini adalah locus. Ini adalah locus. Okey, locus. Okey, jadi locus ni berada di antara dua titik. Jelas? Okey. Jadi contoh. Okey, ini contoh cikgu bagi contoh situasi. Okey, diberi sebuah gambar rajah. Cikgu bagi gambar rajah yang sama. Okey. Nanti buku akan ni lah. Okey, dia bagi sebuah gambar rajah. Gambar rajah apa ni? Trapezium lah, mudah.
Nanti dia akan bagi gambar rajah lebih simple lah, sama ada segi 3, segi 4. Okey, ini adalah gambar rajah A, B, C, D. Okey, soalan dia simple saja. Okey, locus P di antara titik titik apa? Titik contohnya BC. Titik B dan C, ataupun titik BC, ataupun titik B dan C. Okey, key yang kamu kena faham dia ni, kunci kamu yang kena jelas, dia dalam kategori konsep yang mana? Maksudnya dia di bawah situasi kedua. Apa maksud situasi kedua? Locus di antara dua titik. Locus di antara dua titik. Situasi yang kedua. Maka kamu perlu bina locus di antara titik apa? Titik B dengan titik C. Di mana titik B? Ini B dan ini C. Okey. Minta. Sikit. Nanti. Okey, buka cara dia adalah buka lebih pada separuh menghampiri titik B. Okey, tanda di atas kiri, tanda di kanan. Okey. Pergi pada titik B. Tadi di atas, tadi di bawah. Tanda di atas kiri, kanan. Tadi kanan. Okey. Maka kamu akan dapat locus bagi titik P. Okey, gariskan persilangan tersebut. Okey, manakan dia, okey, ingat ni. Manakan diberi gambar rajah, maka locus tu hanya dalam gambar rajah saja. Jangan kamu pergi lukis daripada luar gambar rajah. Okey, jadi kamu nak mula dari mana? Mula daripada garisan ni. Okey, maka ini je locus. Apabila diberi locus ni, kamu kena ingat, bila diberi gambar rajah, kamu perlu lukis locus tu di dalam gambar rajah. Okey, maka ini adalah locus P. Okey, jelas. Jadi di luar gambar rajah ni tak perlu. Di luar gambar rajah ni tidak perlu. Jadi lukis locus dalam gambar rajah saja. Okey, sama juga contoh, cikgu bagi lagi contoh supaya kamu betul-betul pegang betul-betul. Kita kata kejap lah. Kalau ikat, kalau simple tu simple mati lah. Jangan cikgu simple. Habis kelas ni burai balik. Tak mau. A, B, C. Contoh soalan dia, locus K di antara titik AB. Okey, locus K di antara titik AB. Maka di manakah locus tu? Locus tu berada di antara titik AB. Mana AB? Maka titik A dan titik B. Okey, cara dia adalah membina garis terenjang di antara dua titik ni. Okey, garis terenjang ni garis tegak. Okey, buka lebih daripada separuh. Cikgu ulang-ulang ni supaya kamu ingat lah, mudah-mudahan. Okey, buka lebih daripada separuh, tanda di atas, tanda di bawah. Okey, pergi pada titik A, tanda di atas, tanda di bawah. Okey, maka kamu garis saja. Perlu garis sampai luar? Tidak perlu. Perlu garis dalam gambar rajah sahaja. Ukur daripada ni, ukur daripada luar ni. Okey, ke dalam, bagi sama. Itu kamu garis je. Maksud dia, ini dah locus bagi titik K. Maksudnya apa? Maksudnya jarak di sini adalah sama dalam sudut 90 darjah. Sama juga dalam situasi ni. Dia kata locus P di antara titik B dan C kan. Maka jarak sini dengan sini adalah sama dengan sudut 90 darjah. Sama juga dalam situasi ni. Jarak ni ke sini adalah sama dengan sudut 90 darjah. Kalau dalam sudut dan garis kita panggil membina garis terenjang. Dalam tajuk tingkatan 1 membina garis terenjang, tapi di bawah tingkatan 3 benda yang sama kena buat tapi membina
Lokus di antara dua titik. Sebutan je sama, tapi jalan kerja yang sama. Sebutan sikit beza. Okey, ni situasi yang kedua. Jelas? Settle situasi yang kedua. Kalau tengok pada sini. Okey, kita ada masa ni sikit lagi. Okey. 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 Situasi yang pertama. Okey, dah kejap kan. Simpul mati dah. Okey, situasi yang kedua pun kita dah simpul mati dah. Okey, kita pergi pada situasi yang ketiga. Sikit je tajuk ni. Okey, situasi yang ketiga. Kalau ada soalan tanya cikgu dah. Okey. Situasi yang ketiga. Apa itu situasi yang ketiga? Situasi apa? Okey, situasi yang ketiga adalah lokus dari satu garis. Okey, lokus dari satu garis. Sama juga macam tadi. Garisan AB. Okey, garis ni dua titik bertemu. Okey, titik A dan titik B menghasilkan satu garis. Tengok sila. Dua titik digariskan menghasilkan satu garis. Jadi kamu kena faham lah soalan tu. Kalau dia kata lokus P dari titik A B, maksudnya garisan tu mesti tengah-tengah. Ataupun lokus P dari garisan A B. Garisan tu maksudnya satu garis. Okey. Jadi dia ada satu garis. Sebut satu garisan, garis. Okey. Apa maksud? Okey, bila sebut lokus laluan tu dari satu garis, contoh cikgu bagi. Okey, contoh soalan Dia kata lokus 2 cm dari garis AB ataupun dari garisan AB. Soalan akan bagi gitu lah. Lokus P 2 cm dari garis AB. Mana garis AB? 2 cm dari. Bila masuk dari, okey. Okey, buka jangka lukis 2 cm. Ni. Buka jangka lukis 2 cm. Okey. Okey, ini jangka lukis 2 cm. Okey, bagaimana kita nak bina? Kamu perlu bina garis dari. Maksudnya sama ada garis tu berada di atas ataupun di bawah. Macam mana? Okey, buka jangka lukis kamu 2 cm. Okey, kamu buat penanda. 1. Okey, boleh? Boleh. Okey, buat penanda sini. Okey, lepas tu kamu gerakkan sikit jangka lukis kamu supaya kita nak dapat persilangan. Jangan adjust jangka lukis. Okey, jangan adjust jangka lukis. Gerakkan sikit. Tanda. Gerakkan sikit. Tanda. Okey, nampak tak dia bersilang? Okey, pergi pada titik B. Pun sama, buat benda yang sama. Tanda. Lepas tu gerakkan sikit jangka lukis supaya kita dapat persilangan 2 cm. Ya dah kacau lah. Okey. Tu baru garisan di atas. Okey, di bawah ulang benda yang sama. Okey, tanda di bawah. Sama. Okey. Pergi kepada adjust sikit, cari persilangan. Jangan adjust apa-apa, 2 cm. Sentuhlah cara dia. Okey, kalau macam ni tak dapat bersilang kan? Tak nampak bersilang. Pergi balik ke titik B tadi. Sambungkan garis. Okey. Nampak bersilang. Okey, pergi pada titik A. Okey, tanda atas. Okey, pergi pada adjust sikit. Pergi ke depan sikit. Okey, adjust sikit supaya kita dapat bersilang. Jangan pergi jauh sangat. Kalau kamu pergi pacak sini, bersilang tak? Tak bersilang. Jadi kena adjust sikit, dekat sikit. 2 cm. Maka kamu dah dapat lokus bagi titik P. Okey, lokus dia sama ada sebelah bawah ataupun sebelah atas. Dua-dua betul. Sebab apa? Syarat dia 2 cm daripada garisan ini. Maka lokus dia ada dua situasi lah. Sama ada di atas, okey, ataupun di bawah.
di bawah. Okey. Jadi locus ni, ini adalah locus P, dan ini pun locus P. Okey, faham tak? Maksudnya di bawah situasi yang ketiga, locus dari satu garis. Okey, bila ada garisan, bila dari satu garisan, masa ada locus tu, contohnya, ini adalah length kan. Bila cikgu kata di materi ada satu line merah. Pastikan kamu beratur satu depa daripada garisan merah. Maka akan ada pelajar akan beratur sebelah sini satu line, maka sebelah sini satu line, satu depa. Maksudnya ini adalah locus dia. Faham? Jadi situasi dia, siapa yang beratur di sebelah kanan pun betul, beratur sebelah kiri pun betul. Jadi untuk kawasan yang terbuka lah, kecuali kawasan yang tertutup. Contohnya kawasan tertutup maksudnya dalam gambar rajah. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh. Contoh untuk locus dari satu garis ni. Contohnya, di sekolah kita ada apa? Kamu apa? Balkoni. Tahu balkoni? Blok F. Cikgu percaya semua orang tahu apa itu balkoni. Ni blok F. Tingkat atas sekali tu bilik komputer. Ini adalah blok F. Cikgu bagi situasi bagi locus daripada satu garis. Ini bilik makmal komputer hujung kan, betul tak? Ini adalah makmal komputer. Manakala ini adalah tangga. Ini pun tangga. Hujung sekali tangga kan. Di sini kita panggil apa? Ini kita panggil, kalau bahasa pembinaan dia panggil balkoni. Ini adalah balkoni and ayah. Tak apa, hasil yang penting bunyi betul. Eja salah tak apa, bunyi betul. Balkoni. Contohnya cikgu kata locus. Sekejap, cikgu ambil warna lain. Zuhairi, cikgu kata Zuhairi, ni antara berada di pintu makmal komputer. Ni pintu makmal. Berdiri di depan pintu makmal. Ni Zuhairi. Ni Zuhairi. Arahan cikgu kata Zuhairi, jarak kamu daripada balkoni ni pagar balkoni ni, jarak kamu 0.5 meter. Zuhairi bergerak daripada balkoni 0.5 meter, kekal maintain daripada 0.5 meter dari balkoni. 0.5 meter dari balkoni, dari kita panggil pagar tu lah, daripada penghadang ataupun pagar balkoni lah. Balkoni. Ni balkoni ni, tempat kamu jalan kaki tu, di atas tu, blok F kan. Jadi Zuhairi akan berdiri di dia akan jarakkan daripada balkoni ni 0.5 meter, maka Zuhairi akan berada di point ini. Betul tak? Zuhairi, cik kata Zuhairi, locus bagi Zuhairi daripada balkoni adalah kosong. Locus Zuhairi ZULK. Zuhairi, locus Zuhairi 0.5 meter dari balkoni, maka Zuhairi akan berada di sini. Dan apakah locus bagi Zuhairi? Maka locus dia adalah 0.5 meter, maintain jarak dia. Ini adalah locus bagi Zuhairi. Satu garisan lurus lah, walaupun nampak bengkak-bengkok ni, ia adalah satu garisan lurus. Jarak dia sini ke sini 0.5 meter. Maka ini adalah locus bagi Zuhairi. Locus Zuhairi dari satu garis. Ini adalah garisan. Ini adalah satu garisan balkoni. Balkoni ni ada berapa garis? Ada satu garis. Zuhairi satu garis dari balkoni. Maka Zuhairi tahu ini adalah laluan locus dia.
Bila jarak dia kekal 0.5, maka ini adalah lokus bagi Zuhairi. Adakah lokus dia boleh terjadi di luar pada ni? Tidak terjadi. Sebab apa? Di sini bukan laluan kan. Maka di sini walaupun jarak di sini ke sini 0.5 meter, tapi Zuhairi tak akan lalu di bahagian luar. Sebab di luar tak ada jalan. Belakang ni setakat ni je. Maksudnya cara automatik apa yang kamu faham bahawa lokus tu, walaupun kalau dari segi konsep, kalau dari satu garis, ni garisan PQ, kalau disebut okey lokus contohnya lokus K 1 meter dari garis PQ, maksudnya kamu akan tahu lah lokus tu 1 meter sama ada, kalau garisan macam ni diberi garisan, sama ada 1 meter di kanan ataupun 1 meter di kiri. Ni kalau di luar gambar rajah lah, kalau dia bagi macam ni. Tapi kalau dia bagi gambar rajah, kamu tak boleh lukis lokus di luar macam ni. Maka kalau kamu lukis lokus di luar ni, maksudnya salah lah, sebab tidak mengikut situasi soalan. Okey, situasi soalan dia bagi gambar rajah, maka kita perlu lukis dalam gambar rajah. Okey, jelas ha? Okey, kita kembali sat. Okey, kita kembali kepada bincangan. Okey, cikgu bagi contoh situasi. Okey, contoh cikgu bagi gambar rajah yang sama. Okey, diberi sebuah gambar rajah A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Okey, lokus P dari garis BC 4.5 cm. Okey, itu soalan dah simple je. Lokus BC lokus P 4.5 cm dari BC. Mana garisan BC? Ini adalah garisan B, ni C. Betul tak? Okey, jadi kamu tidak boleh lukis. Kamu perlu lukis lokus dalam gambar rajah. Walaupun ini garis satu. Okey, garisan sebelah sini tak perlu. Garisan sebelah sini saja. Okey, 4.5 cm. Okey, kamu boleh ukur. Kalau tu segi 4, kalau ni diberi gambar rajah segi 4 sama, tak ada masalah. Kamu ukur terus 4.5. Okey, 4.5 kamu tanda. Betul tak? Tanda. Lepas tu pergi sini 4.5 tanda. Lepas tu kamu garis ya. Okey, kalau segi 4 sama. Tapi kalau kita nak tunjuk jalan kerja kita secara tepat, kita akan buka jangka lukis 4.5 cm. Okey, buka jangka lukis 4.5 cm. Okey, ini 4.5 cm kan? Okey, 4.5 cm. Okey, tandakan di atas. Okey, pergi sikit, tandakan. Dia akan kekal 4.5 walaupun di mana berada 4.5. Okey, boleh? Okey, di sini pun sama. Kita nak ambil 2 point supaya mudah kita nak garis lah, buat satu garisan. Okey, kita dapat di situ. Okey, maka garisan ni kamu sambung saja. Okey, perlu lukis lokus dalam, lukis saja lokus ni dalam gambar rajah. Jadi tak perlu lukis di luar gambar rajah macam kes tadi lah. Walaupun di luar gambar rajah ni tak perlu. Dan satu lagi, garisan di sebelah sana pun tak perlu, sebab dia bagi gambar rajah. Maka kita lukis lokus tu dalam gambar rajah. Okey, jelas untuk situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga. Dalam lokus ni ada okey, dalam gambar rajah ni, dalam situasi ni dia ada 5 aja. Okey, 3. Okey, yang keempat, sekelas. Satu lagi, sekelas lah. Okey, yang keempat,
Locus dari 2 garis. Daripada 2 garis. Okey, cikgu buat simple je. Locus dari 2 garis. Okey, contoh diberi garisan AB dan garisan CD. Ataupun okey, garisan yang tak sama macam ni. Sekejap. AB C D. Okey. Okey, dua situasi, dua jenis garisan lah. Okey, soalan dia simple saja. Okey, locus P di antara garis AB dan CD. Okey, dia kata locus P di antara garis AB dan CD. Dekat hidup belakang sana. Hidup belakang, siap. Okey, macam mana kita nak bina locus tersebut? Okey, bagaimana kamu nak bina locus di antara okey, cara dia okey, cara dia adalah okey, kamu tengok A setentang dengan C kan? C setentang dengan A. Betul tak? Okey, jadi kamu tala. Okey, pacakkan di C. Nak susu. Sabarlah. Nak susu. Dia minta bagi ibu-ibu. Tak boleh susu. Tak apa. Syak. Kita nak cerita macam Bukan cerita. susu. Oh, orang dengar tu. Budak-budak nak susu. Okey, kamu buka lebih daripada separuh. Okey, sabar sat je. Okey, buka lebih daripada separuh. Okey, tanda. Okey, sat jaga susu lah. Kacau budak ni. Ha, sabar sat nak. Minum air. Tak mau. Tak ada tengok kalau kacau. Nah. Okey, bagaimana kita nak melukis locus di antara 2 garis? Okey, langkah pertama adalah okey, kamu tengok step cikgu ni, insya-Allah kamu faham. Okey. Sebab kita nak lukis garis di antara kan, di antara C dengan A, maka kita kena cari yang tengah-tengah. Maka kita guna balik konsep yang kita bina yang tadi. Okey, kita kena bina satu garis lurus di antara ni. Okey, cara dia adalah kita cari titik tengah-tengah, silangan tengah-tengah. Buka lebih daripada separuh. Okey, agak-agak separuh kan. Okey, tanda kiri. Tanda kiri. Okey, kamu pergi pada titik ni, kamu pergi pada titik A. Okey, dia mesti jarak yang sama. Okey. Tanda. Okey, dia bersilang di situ, betul tak? Okey, oh 5 minit lagi. Nak habis pula untuk sesi kedua. Okey, tak apa-apa. Okey, ulang pada titik B, titik D, ulang benda yang sama, buka dua dari sekarang, tanda. Pergi pada B, tanda. Okey, lepas tu okey, temukan di antara 2 garis ni. Okey. Maka di tengah-tengah ni ada locus P. Dia tak apa nak ni, bergerak dia. Okey, cikgu. Kalau kes ni macam mana?
Okey, ni dia jarak dia tak sama ni. Macam mana nak ni? Okey. Cara dia adalah kamu buka lebih, okey, antara A dengan C. Okey, buka agak-agak separuh. Kalau lebih ni tak boleh. Okey, lebih pada separuh. Kalau kecil sangat pun tak boleh. Okey, kena buka agak-agak lebih dari separuh. Okey, tanda. Okey, supaya kita dapat persilangan di antara dua titik C dengan A ni. Tengah-tengah dia mana? Tu maksud dia. Okey, kita dapat persilangan di situ. Okey, pergi pada B dengan D. Okey, kita tak boleh guna bukaan tadi. Bukaan A dengan C tu tak boleh. Kita kena buka line. Okey, supaya dia buka lebih dari separuh. Okey. Okey, buka lebih dari separuh. Agak-agak ni. Okey, kita nak buat tanda belah mana? Belah ni. Tanda. Okey. Pergi pada B. Tanda. Okey. Maka kita dapat persilangan tu. Okey, maka persilangan, okey, pertama tadi dengan persilangan yang baru. Kita sambung je garis. Yang ni sebab dia dilukis, dia tak ada gambar rajah. Maka kamu boleh lukis sepanjang mana garis yang kamu nak. Jadi ini adalah locus P. Okey, jelasan untuk situasi yang keempat. Okey, situasi yang kelima adalah pembahagi dua sudut. Di antara dua sudut, okey, cikgu terang kasih sebelum habis. Okey, di antara sudut, maka kita belajar dalam sudut dan garis. Bagaimana kita nak bina. Kalau contoh ni A, B, C, locus dia di tengah-tengah. Okey, maka pembahagi dua sudut guna jangka lukis. Okey, buka jangka lukis kamu sekat mana yang kamu suka. Okey, tanda 1, 2. Okey, pergi pada sini 1, 2. Maka locus dia adalah tengah-tengah. Jadi 5 situasi ni lah. Okey, tengah-tengah. Maka ini adalah locus bagi situasi yang kelima. Apa situasi yang kelima? Locus dari satu sudut ataupun daripada satu sudut ataupun di antara. Ni di antara satu sudut. Maksudnya ni sudut, locus dia tengah-tengah. Okey, dari segi konsep yang kita guna ni, konsep pembahagi dua sudut. Itu saja untuk bawah tajuk ni. Okey, sebelum habis, ada 5 keadaan Okey, 5 keadaan locus. Nanti kita akan pergi pada penyelesaian masalah. Okey, siapa yang boleh faham situasi pertama? Okey, locus satu titik, locus dari di antara dua titik, locus dari satu garis, locus di antara dua garis, locus di antara dua garis. Okey, locus di antara satu sudut, pembahagi dua sudut. Okey, siapa yang faham konsep ni, kamu dah menguasai 85% tajuk ni. Okey, jadi siapa yang faham apa yang cikgu terangkan tadi, maka kamu dah menguasai 85% dari tajuk ni. Maka lebih kurang 15% lagi lebih pada penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Okey, nanti kita akan jumpa lagi di kelas kita pada akan datang. Dan cikgu harap lebih ramai akan join. Kita akan habiskan tajuk ni pada sesi akan datang. 15% lagi pada sesi akan datang. Boleh? Jadi untuk hari ni kita buat 2 saja latihan. Yang latihan tadi awal tadi. Jadi semua orang cuba buat. Okey, latihan tadi, latihan 8.1B dan 8.1A. Okey, kelas kita dah habis. Setakat itu saja.